Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Bertemu kita kali ini untuk sesi AutoCAD yang seterusnya. So untuk hari ini kita akan bincangkan berkenaan dengan peta ini, di mana kita akan tengok move, copy, stretch, rotate, mirror, scale, trim, fillet, array, offset dan sedikit kita masuk berkenaan dengan dimension atau dimensioning. So permulaannya kita tengok dulu berkenaan dengan trim. Untuk faham trim ni saya lukis dulu beberapa line. So katakanlah saya lukis line ni, boleh faham kan saya guna grid, saya guna snap. So semua line kita ni boleh dapat tiap hujung petak-petak tu kat grid tu, supaya mudah untuk kita lukis. Boleh guna kaedah ni, line ni, ataupun saya sebut sebelum ni, kita boleh guna line. Kalau dapat option ni, dan kita boleh gunakan tu sebagai line. So boleh guna mana-mana kaedah, mana yang kita sesuai lah. Okay, so kita ada beberapa line begini. Nah sekarang ni saya nak guna trim. Saya tekan trim. Fungsi trim ialah supaya kita boleh buang hanya bahagian-bahagian tertentu saja. Apabila dia intersect dengan satu-satu line lain, dia anggap tu saja yang dia akan buang. Okay, saya escape. Berbeza dengan cara biasa, kalau anda kata saya pilih ini, saya escape, saya akan hilang keseluruhan line tu. Saya tak nak hilang keseluruhan line, saya nak trim bahagian ni saja contohnya. So saya boleh tekan sini, cara tekan ataupun saya tekan dan saya drag. Saya drag dan setiap line yang dia sentuh tu akan hilang. So untuk kes ni saya nak buang semua 3 line ni, maka saya dapatlah bentuk macam ni. So itu adalah fungsi trim. Very useful command yang selalu saya gunalah. Apabila kita dah buat satu objek tu, dengan mudah kita boleh buang mana yang kita tak nak. Okey, untuk yang seterusnya ialah extend. Dia punya adik-beradik, cuma extend ni dia menambah lagi satu-satu line. So contohnya saya nak extend line ni ke sini, daripada sini ke sini. So saya lalukan line kita, dia akan menghasilkan satu line sehingga satu line lain yang intersect kan, perpendicular ke ataupun ada intersecting line, dia akan berhenti kat situ. So saya lalukan kat sini, dia akan bagi cadangan, okey adakah nak sampai ke situ, saya klik, maka saya akan dapat secara automatik. Daripada sebelah sini pun boleh, program akan nampak, oh kita boleh buat line ke arah sini. So dia bagi cadangan, kita rasa okey, kita tekan klik, oh dah dapat lah. So itulah kita punya fungsi extend. Cuma kalau kita tekan extend dan kita pilih tempat lain, contohnya macam ni, dia tak keluar sebab dia adalah infinite punya line jadinya kan. Dia akan hasilkan line kat sini, dia akan hasilkan line kat sini, which is going to be infinite lah, which is impossible kan. Kita nak buat satu design, bukanlah kita nak buat infinite line kan, mesti ada had dia. So dia tak akan dapat buat. Sama juga kalau contohnya kita buat ke sini, dia nampak, dia faham dia infinite line. So tak ada line-line yang menghalang, program tak boleh buat. Kalau nak buat, contohnya kita buat line kat sini pula, macam tu, skip. Sekarang ni saya nak extend, kat sini saya boleh extend, sebabnya dia faham boleh sampai intersecting line kat sini. So tu adalah fungsi extend, trim dan extend. So saya nak trim balik kat sini. Okay, tu that's the first one. And then kita nak tengok juga tentang fillet and chamfer. So sebelum kita ke fillet and chamfer ni, elok kita lukis dulu rectangle. So katakanlah saya ada rectangle begini, dan sekarang ni saya nak buat supaya rectangle ni ada lagi satu kat luar. So fungsi, boleh guna fungsi rectangle ni, boleh juga guna fungsi ni, offset ni. Okay, so apa fungsi offset ni? Kita tekan offset, tekan tu dia katanya specify offset distance. So kita boleh tulis tekan, kalau anda kata saya nak buat dia jarak dia dalam 30, ini satu ni 10, 10, 20, 30, so katakanlah 30. Saya tekan 30. Sekarang ni dia tanya select object to offset. So saya tekan objek ni, dan secara automatik saya gerak keluar ke dalam, dia akan bagi gambaran nak ke dalam ke ataupun keluar sebanyak 30 mm. So katakanlah saya nak buat keluar, saya tekan klik dan kita dapat kita punya result. So escape, maka dapatlah kita punya luar dan dalam. Ini pun sama kalau kita guna circle pun boleh juga guna fungsi ini. Okay, now kita tengok fillet ni kan. So fillet ada dua cara. In fact semua ni ada dua cara. Sama ada kita klik objek dulu baru klik sini, ataupun klik sini dulu baru klik objek. Dua-dua tu boleh.
Cuma ada sedikit perbezaan lah dekat di command tu kan. So kena baca lah apa yang di-show-kan ketika kita klik. So contoh kita klik dekat fillet ni. Okay, sekarang dia tanya select first object or dan sebagainya kan. Sekarang ni it's better saya punya cadangan kita pergi ke radius dulu. So bersama mana radius yang kita nak dekat bahagian ni. Bahagian ni katakanlah kita nak ubur radius banyak 10 mm. Okay, so sekarang ni dia tanya select first object. So dia akan highlight satu tu, kita tekan sekali satu, kita tekan lagi satu, secara automatik boleh nampak kat sini dia jadi chamfer kan. Chamfer ni adalah bentuk curve tu lah, daripada bentuk corner jadi curve. So kita dapat satu bahagian kat sini. So bahagian katakanlah nak buat sini, kita kena buat klik ni, kita select objek ni. Sekarang ni dia dah register, kita dah ubur 10 mm, maka setiap kali kita buat dia keluar 10 mm punya radius untuk keseluruhan. Itu adalah fungsi fillet. Okey, untuk yang kedua iaitu berkenaan chamfer pula, dia akan tanya distance kan. Distance maksudnya beza chamfer dengan fillet ni, fillet dia bentuk curve. Jadi bila dia bentuk curve ni, kita bagi radius, kita boleh dapatlah curve tu. Untuk fillet, kita kena specify satu distance sebelah ni dan satu distance sebelah sini. Baru dia boleh faham chamfer kita nak bentuk macam mana. So kita tekan distance, dia akan tanya specify first chamfer distance. So kita boleh ubah lah, katakanlah saya nak buat 20 mm. And then dia tanya, bila saya klik enter, dia tanya pula specify second chamfer distance. So saya tekan pula 20 sekali lagi. Okay, bermakna sekarang ni bila saya select first line, saya select second line, automatic dia akan dapat 20. Macam mana dapat 20? Ni lah 10, 20, 10, 20 kan. So dia potong kat situ. Sama juga sekarang ni bila dah ada spesifik 20-20 distance tadi, untuk line-line lain dia akan automatic dapat juga. Kecuali kita ubah lain lah. Kita ubah kat bahagian bawah ni tadi, kita bagi command lain, katakanlah nak 10-10 ke, dan kita akan dapat 10-10 pula. Okay. So kita dah dapat sekarang ni keseluruhan area tu adalah, ni adalah fillet ataupun chamfer. So settle lah bahagian ni. Okay, next ialah berkenaan dengan stretch. Stretch ni fungsi dia, kalau anda kata kita ada satu-satu bentuk tu, kita nak elongate dia, kita nak panjangkan dia, so kita boleh gunakan stretch. It's a little bit tricky, kena ada try and error lah. Kadang-kadang saya pun mistake ya guna stretch ni. Saya jarang gunalah stretch sebenarnya. Tapi contoh sekarang ni, saya buat satu line. Ini, saya nak trim dulu. Trim bahagian yang luar ni, saya tak perlu. Okay. So sekarang saya boleh menggunakan option stretch. Saya tekan stretch, dia akan tanya select object. So saya menggunakan green lasso. Bukan green. Okay, green lasso. Saya ambil bahagian ni. Dia akan register point-point yang kita ambil, yang kita select tu. So apa akan jadi bila saya select objek ni, saya dah select objek, saya tekan enter. Dan sekarang ni ditanya specify base point. Katakanlah saya ambil ini, sekarang ni saya boleh tarik. Berdasarkan base point tu, saya boleh bermain dengan dia punya bentuk lah, stretch ke sini ataupun stretch ke bawah dan sebagainya. Kenapa bahagian ni dia gerak? Kalau tengok kat bahagian chamfer ni tak bergerak kan, adalah kerana saya select tadi, saya lasso tadi tak kena pada point sini. Itu sebabnya yang ni saja yang bergerak. That's why saya kata kena ada try and error lah untuk main dengan stretch ni, which boleh dibuatkan. Oh, asal tak boleh. Okay, sekali lagi saya buat, saya pilih macam ni, saya pilih stretch. Okay, saya nak panjangkan sikit, saya pilih base point, saya boleh dapat yang panjang macam tu. Okay, so tu adalah untuk gunakan stretch. Okay, sekarang kita nak tengok pula pada move dan copy ni. Okay, saya zoom out sikit, saya buat sebelah ni pula. Okay, so kalau katakanlah saya ada satu circle, saya buat satu circle dan saya nak move dia. So nak move dia ada beberapa cara. Satunya saya kata kalau saya nak move ke tepi ni, saya tekan move, dia akan tanya select object. Tekan select object ni, kita boleh pilih banyak objek selagi dia bagi option select object tu. Bila kita dah puas hati dengan tu, kita tekan enter. Maka sekarang ni dia tanya pula specify base point. So selalunya kalau circle ni kita pilih yang center lah, mudah untuk kita
identify dan mudah untuk kita gerakkan dia kan. So tekan sini, kita boleh gerakkan dia di mana kita nak lah, ke bawah ke mana-mana kan. Okay. Cuma perhatian lah, kalau tengok dia punya center tu sentiasa akan cari edge pada grid line tu kan, bahagian yang intersecting line tu. Sebabnya ni lah snap ni. Kalau kita buang snap mode ni, maka dia boleh lah bahagian-bahagian tempat lain pun kita boleh pergikan lebih smooth lah. Tapi untuk mudah saya pergi ke snap mode ni. So kita boleh gerakkan dia ke mana saja kita nak. Itu satu cara. Lagi satu cara, kita select dulu objek tu kan. Kita select objek ni dan kita tekan move. Sekarang ni tak perlu dia select objek dah, kita dah select. Dan sekarang ni dia tanya specify base point juga sekali lagi kan. So mungkin boleh juga kita pilih yang ni, tapi maksudnya kita tarik dia daripada situ lah, tarik daripada bahagian tu. Up to you lah nak guna yang mana satu. Bila dah puas hati, kita tekan klik sekali lagi, maka kita dapatlah apa dia tu berubah tempat tu kan. Satu lagi cara ialah menggunakan cut and paste lah. So kita boleh select and then control X untuk cut, and then sekarang ni control V, dia tanya nak ubah kat mana. So kita ada kebebasan lah nak gerak ke mana. Bila tekan control V tu, dia tak terus space, dia tanya dulu nak ubah kat mana. So katakanlah saya nak ubah kat sini, saya tekan, maka kita dapat. So ada 3 kaedah kan, at least 3 kaedah macam ni kita nak jadikan, nak menggunakan move. Okay, and then copy. Ini adalah copy. Kita tekan copy, kita select object, kita tekan enter. So dia tanya juga nak copy menggunakan specify base point. So saya tekan enter dekat bahagian center tu. So dia tanya nak letak kat mana, the next one. So katakanlah saya buka sini, selagi saya tak tekan escape, kita boleh buat sebanyak mungkin kita nak. Nak tambah lagi kita boleh buat, tak ada masalah. So katakanlah saya nak buat 4 saja, saya dapati, tekan escape, maka dapatlah 4 di situ. Itu adalah copy. Cara lain nak copy seperti mana kalian tahulah kan, kita tekan dan kita tekan Ctrl C, Ctrl V, maka boleh buat copy lain. Tapi itu satu je lah. Kalau nak semua ni kena buat berlasu semua, maka copy lah keseluruhannya. Itu adalah move and copy. Rotate and scale pula. Okay, so rotate and scale ni, rotate, kalau anda kata kita nak rotate ni supaya dia jadi menegak contohnya kan, dia tersilap buat, kita nak jadikan dia menegak, so kita gunakan rotate. So tekan rotate, dia terus select object, kita boleh lasso saja semua ni, select object, puati macam tu, kita tekan enter, maka specify base point untuk rotate kan. Macam mana kita nak rotate tu? So paling mudah ialah guna base point center lah. Bila saya tekan sini, sekarang ni boleh nampak benda tu boleh rotate. Rotate berdasarkan point ni sebagai dia punya rotating axis. Rotate begitu. So katakanlah nak buat memanjang itu, maka dapatlah dia ke atas. Dia ke atas macam tu. Boleh juga rotate menggunakan tengah ni. Pulang lah kayak macam mana kita nak rotate kan. So katakanlah sekali lagi saya ambil, saya lasso yang okay. So sekarang ni saya tekan rotate, saya pilih yang ni, saya tekan enter. Kita boleh pilih bahagian ni juga kan, base point kat sini. So dengan base point tu kita boleh menggunakan dia sebagai rotation axis. Okay. Tak puas hati dengan ni, kita boleh Ctrl Z, kita boleh patah balik lah. Okay, dapat balik betul macam ni. Okay, so itu adalah fungsi rotate. Mirror pula adalah supaya kita boleh buat mirror image. Boleh guna mirror image yang ni, boleh guna yang ni. Okay, katakanlah kita buat yang ni lah. Saya buang ni dulu. Okay, so sekarang ni saya nak buat mirror image ni ke arah sini, belah sini pula. Macam mana saya nak buat? Okay, mungkin kita boleh buang ni dulu. Kita nak buat tutup terus. Okay. Kita tekan mirror, dia suruh pilih objek. So kita pilih keseluruhan objek ni. Lasso semua. Okay, dah dapat tu, dah puas hati, kita tekan enter. Nah, dia tanya specify first point of mirror line. So kita kena buat mirror line tu kan. Dia tak faham sama ada kita nak buat kat sini ke, kat diagonal ke. So kita kena tunjuk pada dia. So bolehlah tekan sini. Dia tanya pula bila second one ialah second point of mirror line kan.
So, kita tekan di sini, sebelum kita tekan tu dia dah tunjuk gambaran apa akan terjadi. So basically kita nak buat macam ni lah. So tekan kat sini, maka dia akan tanya erase source object atau tak kan. Kita kata no lah, sebab kita nak kekal ni, kita nak tambah saja, bukan kita nak rotate. So kita tekan no, maka kita dapatlah keseluruhan tu. So itu adalah fungsi mirror. Next ialah circle. Scale. So saya buat circle dulu. And then kita nak menggunakan scale ni kan. Tekan scale, dia tanya select object. Okay, saya tekan circle, enter. Dia tanya specify base point. So base point kita boleh jadi di luar daripada bulat ni, boleh jadi di dalam. So katakanlah di dalam, apa akan terjadi sekarang ni? Dia tanya scale factor. Sama ada kita nak buat secara manual, kita pilih sendiri, ataupun kita boleh terus fikir scale factor. Katakanlah saya nak dua scale factor. Dia akan jadi besar lebih daripada apa yang kita dapat tadi. This one dia eliminate terus yang tadilah kan. Dia kata kita nak buat 2 dan kita guna offset. Kalau nak buat 1 saja kita guna scale ni. So berdasarkan kita punya base point, dia boleh membesar ikut sini ataupun macam tadi center lah kan. So kalau katakanlah nak membesar ikut dari tepi, saya tekan circle ni, saya tekan scale, tanya pula specify base point. Katakanlah kat sini base point dia, saya boleh buat dia membesar ke sini, maka dapatlah besar macam tu. So settle date and scale. Next is array. So array ni, katakanlah saya ada bulatan sekali lagi, saya mudah buat contoh menggunakan bulat. Tekan bulat tu, tekan array, automatik dia akan bagi contoh-contoh cadangan di sini. So array ni lebih kepada kita nak buat satu pattern yang secara berulang lah. So kalau bulat-bulat lah, kalau polygon lah kan. So kita boleh set berapa banyak kita nak gerak ke sini, kita boleh set berapa banyak kita gerak ke atas. Satu cara ialah secara manual lah kat sini. Kolom ni daripada 4 ni saya nak katakanlah 5. Tekan enter, maka dia akan tambah. Kolom kat atas ni daripada 3 saya nak 5 juga. Tekan saya tambah. So dapatlah macam tu kan. Itu satu cara, ataupun lagi satu cara kita boleh tekan sini. Kerana mouse saya tak jalan. Okay, sekarang ni okey. So kita boleh pilih nak gerak macam tu daripada sini. Atau menggunakan yang ni, kita boleh tekan kat sini, dia akan bagi kita ni lah kebebasan untuk pilih berapa row kita dan kolom kita. Ataupun kalau nak gerakkan dua-dua sekaligus, tekan ini. So boleh nak kurang lagi, boleh nak naik lagi, dengan mudah kan, ikut kesesuaian kita. Dah puas hati tu, kita tengah sikit, maka kita dapatlah kita punya bentuk. Itu adalah kita punya array. Okey, dan seterusnya kita nak tengok berkenaan dengan move, copy, stretch, rotate, mirror, scale, chamfer, array, semua detail. Offset kita dah tunjuk kan. Okay, just another one, kita buat offset. Sekali lagi contoh. So dengan bulatan ni, kita tekan bulatan, kita tekan offset. Dia tanya specify offset distance. So mungkin kita nak, mungkin 40. Terus dia bagi cadangan sama ada nak luar daripada bulatan atas ataupun dalam kan. Tekan dalam, kita akan dapat lagi. Dan nak buat sekali lagi, offset ni specify 40 juga, specify object. Nak luar ke kat dalam. Kalau luar, of course akan dapat yang pada bulatan yang sama lah. Kita nak buat kat dalam, kita dapat lagi satu kan. So that's the beauty of using offset. So boleh kalian main sendirilah dengan fungsi-fungsi ni, sebab sangat berguna lah, especially berkenaan dengan trim ni. So trim ni akan banyak digunakan dalam kita punya drawing sebab dia memudahkan kita untuk lukis dengan mudah lah. Okay, next kita tengok tentang dimension. So basically dimension ni adalah untuk kita dapatkan berapa nilai-nilai ni lah. So dalam keadaan dia raw macam ni, kita tak tahu berapa nilai dia. So kita menggunakan dimension ni untuk dapatkan nilai dia. So kita tekan dimension dan kita lalukan mana-mana bahagian, secara automatik dia akan keluar nilai. Okay, so kat sini katakanlah kita select line ni, maka dia akan keluar nilai. Nilai dia kecil kan kat situ kan. For now kita biar dulu. And then mana-mana line pun sama juga, kita lalukan dia. Kalau boleh jangan yang kat tengah ni lah, midpoint tu kita ambil kat bahagian lain. Kat tepi ni contohnya. So kita akan dapat berapa nilai dia. Ni 140, ini ada 60, ini ada 220.
Sebab apa sampai sini saja? Sebab kita originally kita ada sampai sini je kan. So that's why dia tak ambil keseluruhan lah. Nilai-nilai ni pun kita boleh ambil and dapat. Okay, so 200. So logik lah 200 kan. Ni 1, 2, 3, 4 kali 50, 200 lah. Untuk circle pun boleh juga. So tekan sini, kita akan dapati circle tu pun akan keluarkan berapa nilai radius. Ini diameter lah. Diameter dia 28.28. Ni koma tu adalah point kan. So tak apa-apa cantik lah nombor tu. So okay. And then pun kalau anda kata kita pilih tekan dimension, kita pilih sikit, kita akan dapat dia punya nilai adalah 94.6. 94.56. Untuk ni pula 174.56 dia punya dimension. Tak apa-apa cantik dia punya nombor. Nak lagi cantik kita tekan ni lah circle dan kita specify terus 50. Dengan 50 ni kalau guna dimension should be kita dapat nombor yang lagi cantik lah kan. So 50 radius kali 2 dapatlah 100. Okay, so that one is for dimension. Kita akan go more detail kerana dimension nanti. Before now kita ambil cara kaedah ni dan kita tengok pula layer ni sebab kita ada sedikit masa lagi. Okay, layer ni saya pun akan sentuh briefly dulu. Okay, layer ni fungsi dia kalau siapa yang familiar dengan Adobe Photoshop, dia ada fungsi layer ni di mana kita seolah-olah ubur kertas lutsina lah, plastik punya paper tu dalam beberapa tingkat kan. So bila ada kertas lutsina ni kita tekap semua sekali, kita akan dapat keseluruhan gambaran lah. Tapi kalau anda kata kita buang salah satu daripada kertas lutsina tu, bukan kertas lutsina, plastik punya kan, kertas plastik kita buang, maka hilanglah bahagian tu. So tu fungsi dia supaya kita mudah untuk bezakan antara layer-layer yang kita akan nak buat lah. So usually kita buat design tu satu layer. Untuk dimensioning kan, untuk kita bagi nilai-nilai ni, selalunya kita akan buat another layer. Kita tak buat layer yang sama dengan drawing supaya tak kacau. Boleh nampak nantilah nanti ada punya significance dia nanti. Saya buang dulu semua dimensioning ni. Kita hilang semua dimensioning. Okay, so this layer adalah zero layer. Dia by default nama dia zero layer dan kita tak boleh nak ubah nama dia. Memang dia tak bagi untuk rename. So it's okay, biar macam tu. Tapi kalau kita tekan pada layer property, maka sekarang ni kita ada fungsi untuk tambah layer ikut suka hati kita. So cara nak tambah layer ialah tekan sini, new layer. Okay, so saya tekan new layer, maka dapat satu lagi layer ni dan daripada situ kita boleh bagi nama lah. So macam saya buat tadi, kita nak buat satu layer berkenaan dengan dimension. So kita tulis dimension, nama untuk layer tu. Maka dapatlah satu layer dimension. So boleh perasan kat sini, bukan sekadar tu saja, kita ada light bulb ni. Light bulb ni dia kita sama ada kita nak highlight atau tak, kita boleh lock layer tu atau tak. Kita punya color pada line tu kita boleh tukar. So contoh dimension ni kita boleh tukarlah ke arah warna lain. Contohnya hijau terang ke, boleh tukar. And then line type pun kita boleh tukar. So selalunya kita guna continuous, tapi kita boleh cari line-line lain. So contohnya kita tekan load ni, dia ada banyak contoh jenis lain. So boleh pilih dan selalunya kita pilih contohnya macam ada center. This one is useful kalau ingat dulu kita ada bincang tentang hidden lines. Kalau line yang di belakang tu kita menggunakan hidden lines macam ni lah. So contohlah kita nak guna dimension ni menggunakan hidden line, kita tekan hidden line ni, ok, maka kita dapat option tu kan. So tekan hidden line, ok, maka itu akan jadi hidden line sekarang. Line weight ni besar mana line kita lah, ada nak tebal ke, nak nipis ke. So kita for now just guna default dulu, tapi of course boleh tukar lah. Kita tekan ok, maka dah set macam ni, kita boleh tekan X. Ok, now dekat sini kalau kita tengok dah ada second punya layer dimension. Kita tekan kat dimension punya layer ni, maka kita akan boleh edit gambar ni menggunakan layer dimension, dan layer dimension ni dia punya color jadi warna hijau. So contoh dimension kat sini kita buat menggunakan line ni. Sekarang ni boleh nampak dia punya nilai line tu kita dah set tadi hidden line punya function kan. So dia akan jadi
hidden line dan juga dia punya warna jadi warna hijau. Kita ambil semua bahagian-bahagian ni, contohnya nak bagi dapat nilai-nilai ni. Action. Okey. Untuk mudah kita tengok ini dulu. So satunya lagi mudah kita nampak daripada kita buat color yang sama. So boleh tahulah, oh okay, hijau ni maksudnya dimension. Tak semestinya hijau. Kalau contohnya dalam test nanti mungkin saya minta kamu guna warna biru dan kena guna warna biru lah. Tapi yang pentingnya kita boleh nampak, oh ni adalah dimension. Dia bukan sebahagian daripada drawing tu. Boleh edit juga sekali lagi kalau anda kata tak nak buat line dash line. Kita tekan layer property, pergi ke layer type, kita pergi ke continuous balik, maka dia akan by default punya line biasalah. Kalau menggunakan warna putih kan, kita pergi balik. Kalau katakanlah saya guna warna putih juga, apa akan jadi ialah kalau terlalu banyak nanti jadi susah nak nampak kan. Oh ni dia extension kepada dia ada peta ke apa kan. So tu fungsi bila guna layer ni kita boleh specify warna, kita nak warna tertentu supaya nampak dengan jelas. Ni adalah, dia bukan layer, dia adalah dia bukan drawing, dia adalah dimension. Bila ada tu, kita boleh juga guna kaedah ni, kita boleh turn off. Turn off current layer, betul. Kita boleh turn off, bermakna kalau on balik dia akan keluar, kalau off dia akan hilang. So kalau katakanlah tengah drawing ni tak nak serabut, kita boleh hilangkan dimension ni, kita off ni dan kita ke design kita ni dan automatik kita boleh lukis macam biasa lah. Macam tu kan. Tapi kalau anda kata kita on balik, maka kita akan nampak dimension tadi. Itulah fungsi dia. Tapi yang kena make sure ialah setiap kali kita lukis tu, kita kena berada di layer yang tersebut lah. Kalau tersilap ke sini, kita turn on. Kalau tersilap ke sini, nanti dia akan jadi warna tu lah kan. Kita kalau contohnya nak buat line, dia akan jadi warna kuning, warna hijau. Boleh dapat warning lah. Oh, ni silap layer ni kan. Kena keluar balik layer ni, kita patah balik ke layer yang asal untuk drawing. Itu saja untuk hari ni. Nanti kita akan go in more detail lah dengan layer dan juga dimensioning ni. For now, it's good that you know a little bit already dan cuba biasakan dengan fungsi-fungsi ni. Itu saja daripada saya hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.